Saya ingin mulakan dengan bertanya kepada semua kakak-kakak dan adik-adik yang mementingkan kecantikan, adakah Anda juga sering risau tentang bag yang tergantung di bawah mata Anda? Untuk menghilangkannya, Anda mungkin telah mencoba pelbagai cara, membeli krim mata yang mahal, malah terfikir untuk melakukan rawatan kecantikan, tetapi akhirnya mendapati kedua-dua bag mata itu masih degil tergantung di situ, membuatkan Anda kelihatan tua dan letih. Anda mungkin berpikir, adakah sebab saya tidak cukup tidur semalam? Adakah saya benar-benar sudah tua dan kulit saya sudah kendur? Jika hari ini saya memberitahu Anda bahwa beg mata yang tergantung di wajah Anda ini mungkin tidak banyak berkaitan dengan penuaan kulit Anda, dan pungkanya sebenarnya adalah dua organ yang sangat penting di dalam badan Anda. Fungsi limpa dan buah pinggang, yang secara senyap-senyap merosot dan menghantar isyarat meminta pertolongan kepada Anda, adakah Anda akan percaya? Segala usaha yang Anda lakukan pada kelopak mata Anda hanyalah merawat simptomnya tetapi tidak menangani punca sebenar. Dalam video hari ini kita akan menjadi detektif perubatan Cina untuk membongkar punca sebenar beg mata dari akarnya dan mengajar Anda beberapa kaedah penjagaan kesehatan yang tidak memerlukan wang tetapi mampu menghilangkan beg mata dari dalam keluar. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda juga mengambil berat tentang kesehatan diri dan keluarga Anda, sila klik butang subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi. Jika Anda suka perkongsian kami hari ini, sila type "Selamat tinggal beg mata" di ruangan komen untuk memberi semangat kepada diri sendiri demi kesehatan. Kami juga mengalu-alukan semua untuk berkongsi pandangan dan pengalaman Anda di ruangan komen di bawah. Menurut pandangan perubatan Cina, apa yang ada di dalam pasti akan terpancar di luar. Wajah kita adalah cerminan keadaan kesehatan organ dalaman kita. Dan beg mata, masalah kulit yang nampaknya kecil ini, sebenarnya mencerminkan masalah besar dalam metabolisme cekair badan kita. Dua pengurus utama yang mengawal masalah besar ini ialah limpa dan perut, serta buah pinggang kita. Mari kita bincangkan jenis yang pertama dan yang paling biasa, yaitu beg mata yang berpunca daripada limpa dan perut kita. Dalam perubatan Cina, dikatakan limpa mengawal transformasi dan pengangkutan. Anda boleh bayangkan transformasi dan pengangkutan ini sebagai sistem kejuruteraan air yang paling efisien dalam badan kita. Sistem ini mempunyai dua tugas teras. Pertama, ia mengubah makanan dan minuman, yaitu menghadam dan menyerap nasi dan lauk yang Anda makan, mengubahnya menjadi tenaga dan nutrien yang boleh kita gunakan, yang kita panggil sebagai qi dan darah. Kedua, dan ini sangat penting, ialah mengangkut cekair badan. Air yang kita minum ke dalam badan perlu bergantung pada fungsi limpa dan perut untuk dihantar dengan tepat, seperti perkhidmatan kurier ke setiap organ dan tisu di seluruh badan yang memerlukan kelembapan. Sekair sisa metabolik yang telah digunakan oleh badan juga perlu dikumpulkan oleh limpa dan perut, dihantar ke pundi kencing, dan akhirnya dikeluarkan dari badan dengan lancar. Jika qi limpa Anda sehat dan kuat, fungsinya sangat hebat, maka proses pengangkutan dan penyingkiran cekair ini akan menjadi sangat langkar dan efisien. Badan Anda akan seperti mempunyai rangkaian sungai yang langkar, aliran airnya licin, dan tidak akan ada air berlebihan yang bertakung di tempat yang tidak sepatutnya. Tetapi, mari kita pikirkan sebaliknya, jika limpa Anda menjadi lemah, fungsinya merosot, apa yang akan berlaku? Keupayaan untuk mengangkut cekair ini akan menurun serta-merta. Limpa akan menjadi seperti seorang pekerja yang keletihan. Ia tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengangkut keluar semua kelembapan yang tidak dapat dimetabolismekan oleh badan. Kelembapan berlebihan ini akan menjadi pengacau yang berkeliaran dan berkumpul di merata tempat dalam badan kita. Kelembapan ini dalam perubatan Cina kita panggil sebagai patogen lembapan. Patogen lembapan mempunyai satu ciri yang sangat menyusahkan, yaitu sifatnya berat, kereh, dan melekit, dan ia suka bergerak ke bawah. Cuba Anda fikirkan, kita manusia berdiri tegak bahagian mana di wajah kita yang kedudukannya paling rendah dan paling kendur. Bukankah ia di bawah kelopak mata kita? Betul. Oleh itu, kelembapan yang tidak dapat diangkut oleh limpa dan perut ini paling mudah berkumpul di situ. Saya berikan satu analogi supaya Anda lebih mudah faham.
Bag mata kita ibarat span yang digantung. Apabila Anda membasahkan span ini, bukankah air akan meresap ke bawah kerana graviti dan akhirnya semuanya terkumpul di hujung bawah span. Kulit di bawah mata kita pula adalah salah satu tisu yang paling nipis dan paling lembut di seluruh badan. Ia ibarat hujung bawah span itu. Apabila kelembapan berlebihan dalam badan berkumpul di sini, lama-kelamaan ia akan menolak kulit nipis ini ke atas, membentuk sebuah kantung yang penuh dengan air. Inilah yang dipanggil bag mata jenis bengkak air, edema yang paling biasa. Rakan-rakan yang mempunyai bag mata jenis ini, kuba Anda ingat kembali, bukankah ia kelihatan sangat bengkak, terutamanya pada waktu pagi semasa bangun tidur? Ini karena selepas Anda berbaring sepanjang malam, peredaran darah dalam badan menjadi lebih perlahan dan kelembapan lebih mudah terkumpul di bahagian muka. Mungkin pada waktu petang, selepas Anda bangun dan bergerak, peredaran qi dalam badan menjadi lebih laju dan bag mata akan surut sedikit. Anda boleh melakukan ujian kecil sendiri. Tekan bag mata Anda dengan jari secara perlahan. Jika Anda rasa ia lembut, tidak begitu anjal, dan membentuk lekukan kecil yang mengambil sedikit masa untuk kembali normal selepas ditekan, maka Apituhoka 90% kemungkinannya ia disebabkan oleh limpa yang lemah dan kelembapan berlebihan. Orang yang mempunyai bag mata jenis ini, jangan hanya fokus pada bag mata itu sahaja. Anda perlu menjadi seperti seorang detektif dan perhatikan petunjuk lain pada badan Anda. Adakah Anda juga sering merasa badan sangat berat dan letih, lesu sepanjang hari dan tidak mahu bergerak? Selepas ketandas, adakah Anda dapati najis? Anda tidak terbentuk? Teksturnya lembik dan mudah melekat pada mangkuk tandas, memerlukan beberapa kali siraman untuk bersih. Cuba lihat cermin dan jelirkan lidah Anda. Adakah Anda dapati bentuk lidah Anda lebih besar dan bengkak, dan di kedua-dua belah sisi lidah terdapat kesan seperti bekas gigitan yang kami panggil lidah bergigi? Adakah salutan lidah kelihatan putih dan tebal, terasa sangat basah dan berminyak? Jika Anda mempunyai simptom-simptom di atas, maka semua petunjuk ini saling berkaitan. Mereka semua menuju kepada satu pungka. Limpa dan perut Anda lemah dan kelembapan dalam badan Anda terlalu tinggi. Dulu di klinik, saya pernah bertemu dengan seorang wanita berusia awal 40 pentaan. Beliau memulakan perniagaannya sendiri dengan membuka sebuah butik pakaian. Perniagaannya sangat berjaya, tetapi beliau kelihatan sangat lesu. Beliau datang berjumpa saya pada mulanya bukan untuk merawat bag mata, tetapi untuk merawat masalah insomnia dan keletihan yang kronik. Beliau berkata kepada saya, "Doktor, setiap hari saya rasa sangat letih. Walaupun saya sangat mengantuk, saya tidak boleh tidur walaupun sudah berbaring selama 1 atau 2 jam. Dan dokter, lihatlah bag mata saya nih, dah bertahun-tahun ikut saya, makin lama makin besar." Kawan-kawan saya selalu bergurau cakap saya nampak macam orang umur 50 koman. Saya dah beli produk penjagaan kulit import yang harganya beribu-ribu ringgit, tapi langsung tak berkesan. Saya mempersilakan beliau duduk dan memerhatikannya dengan teliti. Wajahnya agak kekuningan dan tidak berseri. Inilah yang kami panggil dalam perubatan Cina sebagai wajah pucat lesu. Apabila saya lihat bag matanya, ia memang sangat besar, warnanya sedikit gelap, tetapi apabila ditekan, ia terasa lembut menepati ciri-ciri yang kita bincangkan tadi. Saya memintanya menjelirkan lidah, dan sememangnya lidahnya besar dan bengkak, dengan kesan gigi yang jelas di kedua-dua sisi dan salutan lidah berwarna putih dan tebal. Saya bertanya lagi tentang selera makan dan tabiat buang air besarnya. Beliau berkata beliau tidak begitu berselera, sering merasa kembung selepas makan sedikit dan najisnya sentiasa tidak terbentuk. Setelah mendengar keterangannya, saya berkata kepadanya, "Puan, ini bukan masalah besar. Ini adalah case yang sangat tipikal bagi kelemahan limpa. Puan menjalankan perniagaan sendiri, adakah Puan sering terlalu banyak berfikir dan risau?" Beliau mengangguk. Saya menyambung, dalam perubatan Cina, terlalu banyak berfikir akan mencederakan limpa Anda. Apabila limpa lemah, keupayaan untuk mengangkut cekair menurun dan cekair berlebihan akan bertakung di dalam badan. Apabila cekair ini naik ke muka, ia menjadi bag mata Puan. Puan lihat, pungkas semua masalah ini sebenarnya terletak pada satu perkara, kelemahan limpa. Selepas mendengarnya, beliau seolah-olah mendapat pencerahan.
Saya memberitahunya bahwa beliau boleh berhenti menggunakan produk penjagaan kulit yang mahal itu buat sementara waktu. Itu ibarat mengekat dinding, tetapi bahagian dalam dinding itu sudah reput akibat resapan air. Walaupun luaran diikat kantik, apa gunanya? Merawat penyakit mesti dari akarnya, kita perlu menanganinya dari punca. Namun, terdapat satu lagi jenis beg mata yang lebih degil daripada yang disebabkan oleh kelemahan limpa, dan warnanya juga lebih gelap. Ia berwarna hitam dan kusam, tergantung di bawah mata seperti dua ulat sutra hitam. Tidak kira betapa banyak Anda berehat atau tidur, ia tidak akan hilang. Untuk beg mata jenis ini, kita tidak boleh hanya mempertimbangkan masalah limpa. Kita perlu berpikir pada tahap yang lebih mendalam, yaitu mempertimbangkan buah pinggang kita. Dalam perubatan Cina, buah pinggang mengawal air. Ia adalah pengawal utama metabolisme cekair di seluruh badan kita. Jika limpa adalah pekerja yang mengangkut cekair, maka buah pinggang adalah kepala enjin kereta api yang membekalkan kuasa untuk pengangkutan ini. Terutamanya apa yang kita panggil, yang buah pinggang. Yang buah pinggang ini ibarat api di dalam badan kita, yang kami panggil api gerbang kehidupan. Ia menghangatkan semua organ di seluruh badan, dan sudah tentu, ia juga menghangatkan tanah limpa kita. Tanah limpa dan perut ini mesti mendapat kehangatan daripada api buah pinggang untuk berfungsi dengan baik. Jika yang buah pinggang lemah, api kehidupan ini tidak cukup marak, maka tanah limpa akan menjadi sejuk dan lembab. Dalam keadaan ini, keupayaan limpa untuk mengangkut akan menjadi lebih teruk, dan keadaan genangan cekair akan menjadi lebih serius. Tambahan pula, warna asas buah pinggang adalah hitam. Jadi apabila QR buah pinggang melimpah, warna beg mata selalunya akan kelihatan kehitaman dan kusam. Beg mata yang disebabkan oleh kekurangan. Yang buah pinggang ini biasanya tidak muncul sendirian. Jika Anda bertanya kepada rakan-rakan yang mempunyai beg mata jenis ini, mereka pasti akan memberitahu Anda bahwa mereka sangat takut sejuk, terutamanya di bahagian pinggang dan lutut yang sering sakit dan sejuk. Tangan dan kaki mereka sentiasa sejuk sepanjang tahun. Selain itu, mereka juga akan merasa lesu dan tidak bersemangat, selalu ingin tidur tetapi tidur tidak lena, dan kerap kencing pada waktu malam. Anda lihat, ini adalah gambaran kekurangan yang dan air melimpah. Api di dalam badan tidak cukup kuat, tidak ada haba yang cukup untuk menguapkan dan mengubah cekair dalam badan. Cekair sejuk yang berlebihan akan melimpah di dalam badan, dan apabila ia terpancar di wajah, ia menjadi beg mata yang hitam, besar, dan degil itu. Baiklah, sampai di sini, semua orang sepatutnya sudah faham. Walaupun beg mata adalah masalah kecil, ia mencerminkan kelemahan fungsi limpa dan buah pinggang di dalam badan kita. Setelah menemui pungkanya, apa yang perlu dilakukan seterusnya? Inilah bahagian yang paling berharga dalam perubatan Cina. Apabila kita telah menemui pungka penyakit, kita perlu merawatnya dari akar. Hari ini, saya akan mengajar semua orang beberapa kaedah yang sangat mudah yang boleh Anda lakukan di rumah. Kita mulakan dengan yang paling biasa, yaitu beg mata yang disebabkan oleh kelemahan limpa dan kelembapan yang tinggi. Langkah pertama dalam rawatan adalah dengan menjaga pemakanan Anda. Limpa mempunyai satu ciri penting, yaitu ia suka persekitaran yang kering dan benci persekitaran yang lembab. Ia suka persekitaran yang kering dan hangat, dan paling benci benda yang lembab dan sejuk. Oleh itu, semua makanan mentah dan sejuk adalah pembunuh utama yang merosakkan, yang qi, limpa, dan perut Anda. Adakah Anda sangat suka minum minuman berais dan makan ais krim? Benda-benda ini mungkin terasa menyegarkan semasa dimakan, tetapi ia seperti sebaldi air sejuk yang dicurahkan terus ke atas api hangat limpa dan perut Anda. Jadi, jika Anda ingin menguatkan limpa, perkara pertama yang perlu Anda lakukan ialah mengelakkan makanan mentah dan sejuk. Minum air suam, makan makanan yang hangat. Buah-buahan juga perlu dikurangkan, terutamanya buah-buahan yang bersifat sejuk seperti tembikai, pisang, dan buah naga. Jadi, apa yang patut dimakan? Anda harus makan lebih banyak makanan yang boleh menguatkan limpa, memanaskan qi, dan menghangatkan limpa serta perut. Saya ingin mengesyorkan satu resipi makanan berubat yang sangat mudah didapati, yaitu bahan-bahan untuk sup empat dewa si Shentang yang terkenal. Empat bahan itu ialah ubi Cina Shanyao, biji teratai, lianzi, poria fuling, dan biji uriale Qianxi.
Keempat-empat bahan ini mempunyai sifat perubatan yang sangat sederhana. Anda boleh pergi ke kedai ubat Cina, minta mereka campurkan keempat-empat bahan ini dalam nisbah yang sama dan kisar menjadi serbuk. Setiap pagi, semasa memasak bubur atau bijirin, tambahkan 2 sudu besar serbuk ini dan masak bersama. Amalkan secara konsisten. Ia lebih berkesan daripada mengambil sebarang suplemen kesehatan yang mahal. Ada satu lagi bahan yang sangat ringkas, yaitu halia. Anda boleh memotong 3 hiris halia pada waktu pagi, campurkan dengan beberapa biji kurma merah, dan bancuh secawan teh halia kurma merah dengan air panas. Selain pemakanan, adakah badan kita mempunyai ubat semula jadi untuk menguatkan limpa dan menghilangkan kelembapan? Sudah tentu ada. Saya akan mengajar Anda 2 titik akupunktur yang sangat penting. Yang pertama dipanggil titik Zusanli. Duduk dan bengkokkan lutut Anda pada sudut 90 darjah. Sentuh bahagian lekukan di bawah luar lutut Anda. Dari lekukan ini ukur kira-kira 4 jari ke bawah di sebelah tulang kering. Tempat yang Anda rasa sengal dan tegang apabila ditekan, itulah Zusanli. Urut titik ini setiap hari 3 hingga 5 menit untuk setiap belah kaki, ia dapat menguatkan limpa dan perut. Titik kedua dipanggil titik Fenglong. Titik ini adalah ubah utama badan kita untuk menghilangkan kahak dan kelembapan. Ia terletak di bahagian luar betis sedikit ke bawah dari Zusanli. Rangsang titik ini dengan kerap ia seperti membuka laluan untuk kelembapan dalam badan Anda keluar. Seterusnya, mari kita bincangkan beg mata hitam yang lebih menyusahkan yang disebabkan oleh kekurangan yang buah pinggang. Jika warna beg mata Anda kehitaman dan Anda sendiri seorang yang sangat takut sejuk, maka menguatkan limpa sahaja tidak cukup. Kita mesti menyalakan api pada buah pinggang kita. Untuk merawat kekurangan yang buah pinggang, kita juga perlu bermula dari pemakanan. Makan lebih banyak makanan yang boleh menghangatkan dan menambah. Yang buah pinggang, peraturan alam semula jadi sangat menarik. Kebanyakan makanan berwarna hitam boleh masuk ke meridian buah pinggang. Contohnya, kacang hitam, beras hitam, bijan hitam. Semua ini adalah bahan yang sangat baik untuk menguatkan buah pinggang. Terdapat satu lagi makanan simbolik yang menghangatkan dan menambah yang buah pinggang, yaitu daging kambing. Pada musim sejuk, Anda boleh memasak sup daging kambing dengan dangui angelica dan halia. Selain pemakanan, dalam tabiat harian Anda perlu memberi perhatian khusus kepada kehangatan. Kediaman buah pinggang adalah di pinggang, jadi menjaga kehangatan pinggang adalah sangat penting. Apabila Anda ada masa lapang, Anda boleh kerap menggosok bahagian belakang pinggang Anda dengan kedua-dua tapak tangan sehingga terasa panas, yaitu di lokasi titik Shenshu. Ada satu lagi kaedah yang sangat baik, yaitu merendam kaki dalam air panas setiap malam. Di tapak kaki kita, terdapat satu titik akupunktur yang sangat penting dipanggil titik Yongquan. Ia adalah titik permulaan meridian buah pinggang. Apabila Anda merendam kaki dalam air panas sehingga seluruh badan berpeluh sedikit, Anda sebenarnya sedang menghangatkan dan melangkarkan meridian buah pinggang, memulangkan api kepada asalnya. Baiklah rekan-rekan, hari ini kita telah berbincang secara mendalam tentang rahasia beg mata. Di akhir video ini, mari kita imbas kembali beberapa poin pengetahuan yang paling penting hari ini. Sila ingat poin-poin ini baik-baik. Poin pertama, pungka beg mata bukan pada kulit, tetapi pada organ dalaman. Sila buang pandangan lama bahwa beg mata adalah tanda penuaan kulit. Ia sebenarnya adalah papan amaran daripada badan kita bahwa fungsi limpa, perut, dan buah pinggang kita tidak seimbang. Poin kedua, belajar membezakan 2 jenis beg mata yang berbeza. Jika beg mata Anda berwarna pucat, lebih teruk pada waktu pagi dan lebih baik pada waktu petang, lembut dan berlekuk apabila ditekan, serta disertai dengan rasa letih, najis lembik, lidah bengkak dengan kesan gigi, maka ia berkemungkinan besar adalah jenis kelemahan limpa dan kelembapan berlebihan. Jika beg mata Anda berwarna hitam dan kusam, degil dan tidak hilang, serta disertai dengan rasa sejuk, sakit pinggang dan lutut, serta kerap kencing malam, maka kekurangan yang buah pinggang juga terlibat. Kuasai 3 kaedah pembaikan asas. Menguatkan limpa, menghilangkan kelembapan. Terasnya adalah mengelakkan makanan mentah dan sejuk, makan lebih banyak bahan sup 4 dewa dan teh halia, serta sentiasa menekan titik Zusanli dan Fenglong.
Menghangatkan menambah yang buah pinggang. Terasnya adalah menjaga kehangatan, makan lebih banyak makanan hitam dan daging kambing, amalkan menggosok belakang pinggang dan merendam kaki dalam air panas, serta sentiasa menekan titik Yong Chuan. Bersabar dalam pemulihan, pemulihan badan bukanlah seperti sihir. Berikan diri Anda masa sekurang-kurangnya beberapa bulan, gunakan kaedah yang betul untuk mendapatkan semula kesehatan dari dalam keluar, kecantikan sejati terpancar dari dalam keluar. Apabila fungsi organ dalaman Anda harmoni, qi dan darah Anda mencukupi, dan meridian Anda langkar, wajah Anda sekara semula akan menjadi kemerah-merahan, kulit Anda akan menjadi anjal, dan beg mata serta bintik-bintik gelap itu secara semula jadi tidak akan mempunyai tanah untuk terus hidup. Saya harap kandungan yang saya kongsikan hari ini dapat membantu semua orang. Mulai hari ini, mulakan dengan sekawan air suam, semangkuk bubur panas, untuk melayan limpa dan perut kita dengan baik, menghangatkan yang qi buah pinggang kita, dan mengambil kembali kawalan kesehatan ke dalam tangan kita sendiri. Jika Anda rasa perkongsian hari ini bermanfaat, sila kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan ahli keluarga yang Anda sayangi. Kita jumpa lagi di video akan datang.